Salam sejahtera, anda sedang menyaksikan Pantau Belanjawan bersama saya Nina Rozman. Seperti biasa, segmen ini kami akan bawakan pelbagai sudut pandangan, idea serta cadangan oleh ahli panel jemputan untuk kupas mengenai sesuatu isu yang lebih mendalam mengenai pengurusan dan perbelanjaan kerajaan yang telah dibentangkan dalam Belanjawan 2023 mahupun pengurusan yang ada dalam perancangan semasa. Setelah itu, topik antara yang akan kami tumpukan pada hari ini bercakap mengenai anak muda dan juga ESG, di mana inisiatif ESG merangkumi beberapa dimensi penting termasuk kelestarian alam sekitar, tanggungjawab sosial, etika perniagaan dan juga tadbir urus yang baik. Namun persoalan kritikal ketika ini bagaimana kita boleh menyebarkan atau tingkatkan kesedaran tentang ini kepada generasi muda, bagaimana kita dapat menggerakkan mereka untuk terlibat secara aktif dalam perbincangan mahupun pelaksanaan inisiatif ESG. Baru-baru ini kerajaan menggesa kepada lebih banyak pelibatan dan sumbangan daripada golongan belia dalam membentuk masa depan Malaysia dengan memberi penekanan kepada inisiatif alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Hanifah Hajar Taib berkata berdasarkan golongan belia adalah pemimpin masa depan negara. Mereka perlu bersuara dalam pembangunan inisiatif kemampanan dan menjadi sebahagian daripada agenda hijau untuk memberi impak positif kepada masa depan Malaysia, dan itu adalah tajuk utama kami pada hari inilah pemekasan belia dalam memacu transformasi ESG. Dan sudah sedia untuk mengulas lebih lanjut adalah tetamu kita, juara belia iklim UNICEF Malaysia merupakan Aidil Iman Aidit. Aidil, saya nak ucapkan terima kasih kerana masih sudi meluangkan masa bersama kami. Apa khabar, Aidil? Khabar baik. Thank you so much for having me. Alright, Aidil, sebelum kita pergi kepada topik yang mungkin anak-anak muda berkata bosan apabila bercakap mengenai ekonomi, sustainability, ESG. Pertama sekali, Aidil mungkin boleh kongsikan untuk kita lihat secara ringkas apakah pandangan Aidil mengenai peranan belia sendiri dalam pembangunan negara dan bagaimana tahap kesedaran masyarakat terhadap isu-isu ESG di negara kita pada masa ini. Kalau kita lihat penglibatan orang muda dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan ESG, kita dapat lihat banyaklah. Kalau kita lihat pada sudut environment, E itu alam sekitar, menurut satu laporan survey oleh UNICEF dan UNDP Malaysia, sebanyak 92% golongan muda rasa bahawa perubahan iklim itu adalah satu krisis alam sekitar. Namun mereka juga 9 daripada 10 golongan muda tersebut sedang melakukan satu perkara yang berkaitan dengan alam sekitar mahupun adalah aktiviti penanam pokok ataupun recycling. Kalau kita lihat pada sudut lain, social dan governance, kepimpinan golongan muda dalam aspek-aspek tersebut sangat kuat. Kita lihat daripada sudut demokrasi di mana kepimpinan gerakan Undi 18 sangat famous di Malaysia. Banyak gerakan hak asasi manusia di Malaysia juga diketuai golongan muda seperti di NGO seperti Suaram dan sebagainya. Kita boleh lihat orang muda mempunyai kreativiti, passion, pengetahuan yang luas mengenai ESG. Namun kalau kita lihat dari sudut alam sekitar, ada cabaran-cabarannya tersebut. Ramai orang muda rasa bahawa satu lifestyle yang sustainable itu adalah sangat mahal. Banyak gerakan alam sekitar berkelompok di Klang Valley. Walaupun pengetahuan tentang ESG ini sangat luas di kalangan orang muda, terdapat banyak cabaran. Selain itu, kita juga ada program-program yang berkaitan dengan Sustainable Development Goals yang sudah diterapkan di sekolah rendah dan menengah. Namun, ramai orang muda, kanak-kanak tidak tahu bahawa adakah impak mereka itu meaningful apabila mereka melakukan satu inisiatif sukarelawan berkaitan dengan ESG. Baik, seperti yang Aidil kongsikan bahawa anak-anak muda belia di luar sana berpandangan kebanyakannya iaitu lifestyle sustainability ni boleh cakap agak mahal untuk kita maintainkan dia. Jadi kita tahu pihak kerajaan punya rancangan. Apa mereka punya plan untuk kuatkan lagi resilience dalam kalangan belia dengan skill, knowledge dan juga kita boleh cakap resources sumber yang diperlukan agar mereka dapat terlibat secara aktif dalam inisiatif ESG dan boleh cakap proses decision making. Aidil mungkin boleh kongsikan langkah-langkah praktikal yang boleh diambil untuk mempromosikan kesedaran alam dan perlindungan alam sekitar di kalangan belia yang mungkin saya boleh kongsikan apa tahap pemasaran atau jenis pemasaran yang dekat di hati belia. Saya rasa ada je ruang-ruang kerajaan yang belia boleh masuk. Contohnya macam Majlis Belia Malaysia, Majlis Kebangsaan bagi Kanak-kanak dan juga Perdana Fellowship. Ini adalah ruang-ruang ataupun peluang bagi golongan muda untuk
memahami tabir urus negara, untuk memahami perkara-perkara berkaitan dengan ESG. Namun juga ada program-program yang baru seperti Young Agripreneur Grant, di mana kerajaan memberi peluang ataupun geran kepada mereka yang berumur antara 18 tahun ke 40 tahun yang berminat untuk melakukan aktiviti pertanian. Ini adalah satu peluang untuk mereka yang mahu memahami konsep ataupun menarujui isu food insecurity di Malaysia dan melakukan aktiviti-aktiviti yang lebih mampan dalam aktiviti pertanian di Malaysia. Ini adalah inisiatif-inisiatif kerajaan yang kita boleh lihat, tapi adakah ia cukup, itu adalah satu persoalannya. Adakah funding itu cukup kepada orang belia? Itulah adakah perwakilan itu adil dan sedang meningkat? Itu adalah soalannya. Baik, kita dah ada, sedia ada, cuma persoalannya adakah cukup ketika ini untuk kita kepada kita boleh cakap keperluan mereka. Jadi apabila kita bercakap mengenai, kita perlukan dasar untuk bertindak secara proaktif agar kita dapat boleh seperti yang Aidil cakap, cater kepada isu-isu ni yang persoalannya cukup atau tidak, bantuan itu sampai atau tidak. Jadi bagaimana belia boleh terlibat secara aktif dalam proses membuat dasar dan keputusan berkaitan dengan inisiatif ESG. Yang penting untuk kita lihat suara mereka boleh diambil kira untuk kita lihat peranan belia ni dapat dibentuk dasar-dasar ESG dan apa bentuk mekanisme yang ada untuk pastikan suara mereka diambil kira dalam proses pembuatan keputusan, tidak kira apa jua latar belakang bagaimana. Saya rasa perlu adanya penubuhan majlis belia dan kanak-kanak mengenai perubahan iklim untuk mengenai satu isu dalam ESG, iaitu krisis iklim. Bagi pendapat saya, semua dasar bergantung dengan satu alam sekitar yang stabil, bersih dan mampan. Itu adalah sangat penting. Semua dasar mengenai kemiskinan, pendidikan, semuanya memerlukan alam sekitar yang stabil. Kalau kita nak buat sekolah, kita perlu tahu yang infrastruktur sekolah tu dapat menayangi cuaca ekstrim. Dan untuk menayangi isu kemiskinan, kita kena tahu bahawa corak cuaca yang berubah sekarang akibat perubahan iklim telah membuat hasil tanaman kita rosak dan berubah juga. So, kita perlu ada satu majlis belia kanak-kanak dan belia mengenai perubahan iklim di mana mereka boleh berkongsi pendapat dengan ahli-ahli orang dalam kerajaan, berkongsi pengalaman. Kita tahu yang impak perubahan iklim ni lebih besar kepada orang muda dan kanak-kanak. Oleh itu, mereka juga perlu berkongsi pengalaman mereka dengan banjir, jerebu, dengan heat wave dan sebagainya dengan pihak-pihak tertentu. Walaupun kami adalah golongan yang paling terimpak dengan krisis iklim ini, kami jugalah yang memimpin gerakan-gerakan alam sekitar tersebut. So itulah bagi saya sangat penting dengan penubuhan majlis belia dan kanak-kanak mengenai perubahan iklim di mana kita boleh mempengaruhi dasar-dasar berkaitan dengan ESG bukan sahaja dari aspek alam sekitar, tetapi alam sekitar itu sebagai satu background, sebagai satu platform yang penting bahawa ia perlu stable untuk make sure that all policies are good. Itu yang penting. Bagi saya, penubuhan majlis ini adalah satu yang kita sedang advocatekan di UNICEF Malaysia untuk memberikan satu ruang yang lebih formal dan yang lebih komprehensif kepada golongan muda untuk bersuara tentang isu-isu berkaitan dengan ESG. Kita ada sekarang Climate Change Advisory Panel, tetapi perwakilan belia tidak nampak di situ. So, saya rasa perlu adanya majlis ini. Baik, seperti yang Aidil kongsikan, perlu ada majlis belia dan kita boleh cakap dengan adanya majlis ini adalah permulaan untuk segala, kita boleh cakap, antara kebanyakan solusi ataupun solusi terhadap permasalahan yang kita hadapi ketika ini. Tetapi seperti yang Aidil cakap juga tadi, apa yang menariknya, anak muda ni, belia ni antara yang banyak terjejas apabila negara, kita boleh cakap, dilanda bermacam-macam krisis. Tetapi seperti yang Aidil cakap, anak muda ini juga adalah penggerak antara inisiatif Green Action dan ESG ini. Jadi bagaimana kesan ataupun impak inisiatif ESG yang
diterajui belia seperti Ideal sendiri boleh ditentukan melalui metrik dan penanda aras yang jelas. Maksud saya, bagaimana untuk kita nilai kesan inisiatif ESG yang dijalankan oleh belia dan adakah terdapat petunjuk ataupun kita boleh cakap penanda aras yang jelas untuk digunakan untuk mengukur kejayaan mereka yang terlibat dalam projek ini? Impact metric tu sangat penting sebab saya rasa banyak gerakan muda bergantung dengan foundation ataupun geran ataupun seed funding daripada company ataupun daripada kerajaan dan aktor-aktor ini memerlukan satu sistem impact evaluation. So saya rasa sekarang ni NGO dah normalizekan metric monitoring dan evaluation framework. So ini adalah contoh paling simple pun saya boleh kasih, contohnya kalau ada satu NGO melakukan satu event ataupun satu bengkel mengenai environmental journalism, selalunya NGO ini akan mengeluarkan Google survey untuk menanya peserta-peserta dalam bengkel tersebut tentang perasaan mereka mengenai bengkel tersebut. So ada yang simple steps macam ni, buat Google survey je untuk tanya pendapat-pendapat peserta dalam inisiatif sukarelawan alam sekitar, membantu bersedekahkan makanan kepada golongan miskin. So ini paling simple, tetapi perlunya ada satu sense of normalization of EME, monitoring dan evaluation framework dalam satu NGO supaya kita dapat tahu apakah output kita, apakah input kita. So ini perlu diterapkan dalam gerakan-gerakan beliau supaya adanya sense of credibility dan integrity di mana kerajaan dan the private sector boleh nak kasih bantuan kewangan untuk kita buat projek-projek ESG. Bila dapat pengiktirafan terhadap inovasi dan kreativiti belia, mungkin kita boleh cakap mereka lagi semangat. Jadi bagaimana usaha kerajaan selain mengadakan majlis ataupun agensi-agensi sedia ada, apa plan kerajaan untuk sokong dan beri lagi insentif kepada belia yang terlibat dalam projek ESG melalui asas yang kita boleh cakap sesuai seperti insentif cukai untuk syarikat permulaan yang mesra, adakah rancangan untuk memberi insentif cukai atau sokongan kewangan kepada belia yang terlibat khusus dalam projek ESG ini dan apa yang boleh diharapkan daripada setiap inisiatif ESG ini? Saya rasa ada je geran selain pada penubuhan majlis dan peningkatan perwakilan belia, saya rasa bantuan kewangan itu sangat penting untuk melakukan aktiviti-aktiviti atau projek berkaitan dengan ESG seperti pemasangan solar, bengkel pendidikan dan sebagainya. So saya rasa isu di sini adalah banyak gerakan belia tidak mempunyai financial stability untuk melakukan projek-projek mereka. So mereka bergantung dengan geran-geran, tetapi geran-geran tersebut lebih banyak di non-profit sector dan sebagainya. Ada geran-geran seperti yang saya cakap tadi, the Young Entrepreneur Grant, di mana memberikan bantuan kewangan kepada mereka yang berumur antara 18 ke 40 tahun yang berminat dalam sektor pertanian dan mungkin mereka ada inovasi yang lebih mampan dalam menangani isu food insecurity di Malaysia. Tetapi kita perlu adakan banyak program atau geran yang lebih macam tu. Saya rasa saya ingin cadangkan mungkin geran-geran di bawah Kementerian Alam Sekitar untuk memilih projek-projek yang diketuai oleh golongan muda ataupun environmentalist dalam mengenai isu krisis iklim kerana kita mempunyai banyak pengetahuan tentang climate change mitigation dan adaptation. Banyak gerakan belia sudah membuat projek-projek tentang solar energy seperti Sols Energy dan sebagainya. Mungkin perlu ada lebih banyak geran seperti yang saya mention before dalam membantu belia untuk membuat inovasi tersebut. Saya rasa juga ada bantuan kewangan kepada NGO dalam wildlife conservation di Malaysia. Mungkin funding ini yang tertakluk kepada kerajaan kepada belanjawan negara perlu diberikan kepada gerakan-gerakan belia yang involved dalam wildlife conservation di Malaysia. Baik, seperti yang Aidil kongsikan juga bahawa projek dah ada, penyertaan belia pun dah ada. Cuma kita nak lihat setiap projek tu, dalam setiap projek tu apakah lebih terperinci lah detailsnya, apa langkah-langkah konkret ataupun langkah-langkah kita boleh cakap proaktif yang mengambil kira tentang kelestarian alam sekitar ini terutama dalam inisiatif ESG. Tapi Aidil jangan ke mana-mana, kita akan berrehat seketika, kembali selepas ini.
Bertemu kembali dalam Pantau Belanjawan, kita masih meneruskan perbincangan mengenai permekasaan belia dalam memacu transformasi ESG dan kita masih bersama juara belia iklim di UNICEF Malaysia, Aidil Iman Aidil. Terima kasih Aidil kerana masih setia bersama kami untuk membincangkan bagaimanakah kita dapat lihat anak muda ini terlibat secara aktif dalam inisiatif dalam perbincangan pelaksanaan inisiatif ESG. Mungkin Aidil boleh sambung untuk kongsikan, kita boleh cakap tadi Aidil ada kongsikan dah ada majlis-majlis atau program-program projek yang disertai oleh belia ini. Cuma mungkin kita nak lebih terperinci dalam setiap projek ESG ini. Memang projek dah ada, cuma kita nak pastikan setiap projek ni mempunyai langkah-langkah yang konkret yang kukuh, yang kita tahu ia mesti utamakan kelestarian alam dalam setiap inisiatif ini, terutamanya dalam menangani isu-isu seperti perubahan iklim, pemeliharaan sumber alam dan juga pemacuan amalan mesra alam. Jadi mungkin Adi boleh kongsikan apakah antara langkah-langkah konkret yang perlu ada dalam setiap projek ESG ketika ini? Saya rasa yang paling penting adalah satu penglibatan dengan pihak berkepentingan ataupun stakeholder engagement itu sangat penting, dan cara kita berkomunikasi dengan stakeholders tersebut, dengan komuniti tersebut. Kalau kita nak bercakap tentang perubahan iklim ni, banyak sangat scientific jargon dia dan itu mungkin tidak mudah untuk difahami oleh komuniti sekolah rendah. Bagaimana kita boleh mengajar student atau pelajar di peringkat sekolah rendah ataupun kanak-kanak tentang perubahan iklim? Kita sering ada this misconception bahawa kanak-kanak tidak memahami perubahan iklim kerana mereka tidak tahu the language of climate change. Namun mereka lah yang berdepan dengan banjir, dengan heat wave dan sebagainya. So kita perlu adanya sense of communication yang lebih bagus, yang lebih komprehensif, yang lebih inklusif apabila kita berbincang tentang isu-isu berkaitan dengan ESG. Kalau kita masuk ke komuniti nelayan tentang bagaimana hasil penangkapan ikan mereka terkesan dengan perubahan iklim, kita tidak boleh tanya terus bagaimana encik ataupun terkena dengan kesan perubahan iklim ini. Kita perlu tahu adakah kawasan di laut ini, bahagian laut ini ikan dia semakin berkurang, adakah ikan tersebut tidak berhijrah ke kawasan tersebut. Kita bertanya soalan macam tu. So penglibatan dengan pihak berkepentingan ataupun komuniti sangat penting, tetapi cara kita berkomunikasi itu juga turut penting dan ia perlu menggunakan bahasa yang mereka menggunakan. Itu adalah satu langkah yang sangat penting dan satu langkah yang dilakukan oleh banyak NGO, banyak gerakan belia, banyak environmentalist dalam memupukkan kesedaran tentang isu alam sekitar, social dan governance. Bagi saya, komunikasi itu adalah paling penting dalam memupukkan kesedaran tentang isu tersebut, dan untuk menjayakan program tersebut ia memberikan a sense of credibility, transparency dan sebagainya, kerana kita bukan saja ada perwakilan mungkin satu golongan belia membuat projek tersebut, tapi kita ada perwakilan komuniti-komuniti lain yang turut rasa satu isu itu sangat penting dalam hati mereka. Sudah tentu kalau kita nak bercakap dengan anak-anak muda belia ni, kita tak boleh cakap dalam jargon terms yang susah untuk difahami. Sudah tentu kita harus lebih teliti apakah cara mereka berkomunikasi, bagaimana penerimaan mereka terhadap komunikasi ini agar lebih mudah untuk mereka menerima setiap perbincangan ataupun pelaksanaan, terutama dalam inisiatif ESG. Okey, projek dah ada, usaha dah ada, bantuan dah ada. Tetapi kita tak boleh biarkan hanya sekadar kepada pemantauan saja. Mungkin kita boleh, Aidil boleh kongsikan langkah-langkah yang boleh diambil untuk kita pastikan ketulusan, accountability dan juga ethics dalam, kita boleh cakap dalam kerajaan dan perniagaan yang merupakan asas kepada ESG ini. Bagaimana Aidil? Kalau kita lihat, banyak NGO dah start buat diorang punya reporting by the end of the year. Contohnya kalau NGO tu membuatkan satu pasal kesedaran ataupun conservation of terumbu karang, mereka akan mengeluarkan report annually. So rasa kalau NGO gerakan belia yang lebih out there, yang ada funding, yang ada manpower dan capacity building yang lebih besar dan kuat, mereka perlu menerapkan sustainability reporting mereka sendiri. Dan ini adalah satu carangan saya berikan sebelum ni dalam state election, di mana
parti politik juga boleh mengeluarkan sustainability reporting mereka sendiri. So saya rasa NGO pun boleh buat benda yang sama, gerakan belia pun boleh buat benda yang sama. Mereka boleh keluarkan annual report mereka di mana um, berapa banyak sukarelawan telah masuk NGO mereka, banyak mana kawasan mereka telah pergi untuk berinteraksi dengan komuniti tentang isu alam sekitar, isu pendidikan, isu kemiskinan dan sebagainya. So kita boleh lihat dari satu sense of reporting ini sangat bagus kerana ia juga diterapkan di sudut kerajaan dan sudut private sector. Mungkin in the middle, which between the two, NGO pun boleh melakukan their own sustainability reporting. Kita tahu belia dalam discussion kita, sepanjang discussion kita, kerajaan melibatkan, kita boleh cakap agensi, NGO dan juga pertubuhan masyarakat. Apakah kita boleh cakap langkah-langkah untuk menggalakkan lagi kerjasama antara setiap pihak berkepentingan yang baru saya kongsikan ini? Kita nak lihat apa bentuk kerjasama ataupun trend kerjasama yang lebih mudah untuk didekati oleh anak-anak muda berkaitan inisiatif ini terutama. So seperti yang saya suarakan sebelum ni, sudah adanya satu advisory panel on climate change yang dilancarkan oleh Kementerian Alam Sekitar, oleh Menteri Alam Sekitar Nik Nazmi. Dia juga sudah bercakap dan bersuara bahawa mereka akan adakan advisory panel lain yang berkaitan dengan wanita, golongan orang asli dan juga belia. So saya rasa ada ruang-ruang formal yang kerajaan ingin buatkan dan ini adalah ruang-ruang formal yang saya rasa boleh orang golongan muda masuk kepada ruang-ruang tersebut. Tetapi saya rasa juga ada juga peluang-peluang lain yang lebih direct, yang lebih opportunistic, iaitu adalah Perdana Fellowship, di mana mereka bekerja dengan menteri, bekerja di bawah satu kementerian, bekerja di PMO, Kementerian Alam Sekitar, Kementerian Ekonomi. So ini adalah satu peluang tahunan yang saya rasa dan juga berbayar kepada golongan muda yang ingin memahami bagaimana satu kerajaan mentadbir negara kita. So saya rasa Perdana Fellowship ini adalah satu interesting opportunity di mana ada lebihnya direct communication. Sebelum ni saya berjumpa dengan ramai Perdana Fellows. Baru-baru ini mereka telah organize satu climate finance summit di Sasana Kijang dan merupakan satu event yang sangat bagus dalam memahami aspek kewangan tentang perubahan iklim. So rasa dari situ ada juga community mereka sendiri. After mereka dah habis fellowship ni di kementerian, mereka juga ada satu association. So rasa di situ adalah satu ruang yang formal dan juga yang lebih interaktif, yang lebih continuous, yang lebih sustainable. So saya rasa mungkin perlu adanya menggempa-gempakan tentang Perdana Fellowship ini di strata universiti, di komuniti yang banyak orang muda supaya mereka lebih mahukan peluang tersebut untuk adanya yang direct communication dengan seorang menteri, seorang pekerja kerajaan dan sebagainya. Betul, direct communication kita sebenarnya kena berani anak-anak muda bersuara. Perubahan iklim dan kelestarian alam sekitar merupakan cabaran global yang semakin membimbangkan. Kita memang tidak boleh diabaikan. Dalam usaha menyelamatkan, kita boleh cakap bumi kita daripada ancaman perubahan iklim dan lindungi alam sekitar yang semakin rapuh, pelibatan golongan muda adalah elemen yang sangat penting. Jadi ideal seorang anak muda yang merupakan juara belia iklim di UNICEF Malaysia, mungkin ideal boleh kongsikan apakah harapan ataupun cadangan ideal untuk anak-anak muda di luar sana yang baru saja terlibat dalam inisiatif ESG ataupun baru ingin mula memahami bagaimanakah ESG ini di Malaysia? Saya rasa ada satu platform online yang kami kerjakan di bawah UNICEF Malaysia dan UNDP Malaysia yang dipanggil Youth Environment Living Labs ataupun YEL. So saya rasa siapa yang tengah tengok interview ni boleh pergi kepada yel.my ataupun youthenvironmentliving.labs.my di mana mereka boleh tengok belia-belia di dalam page tersebut yang merupakan ketua-ketua dalam
gerakan alam sekitar dan mereka boleh bertanya dengan belia-belia tersebut. So ini adalah satu platform yang kami akan kuatkan dan spread the awareness and so on. So yell.my adalah satu online platform di mana golongan belia boleh akses melalui komputer ataupun phone mereka sendiri untuk mencari siapakah aktivis ataupun environmentalist ataupun ketua community di kawasan saya, sebab kita segregatekan itu berdasarkan negeri-negeri di Malaysia. So kalau seorang belia itu duduk di Johor, mereka boleh cari siapakah ketua alam sekitar yang belia alam sekitar di Johor yang mereka boleh berkomunikasi. So saya rasa inilah satu peluang yang golongan muda boleh buat sebab kita adalah satu generation yang tech savvy. So saya rasa at the end of the day saya nak promote yell.my because it's such an interactive platform sebab bukan saja boleh cari NGO dan ketua-ketua belia dalam sektor alam sekitar, tetapi pengalaman belia dalam alam sekitar, bagaimana mereka inspired untuk melakukan aktiviti-aktiviti berkaitan dengan ESG, ada juga baru-baru ini kita telah mengeluarkan grant untuk NGO belia untuk melakukan aktiviti berkaitan dengan waste management, biodiversity conservation dan climate change. Unfortunately grant tu dah tamat pada 21 Ogos, tetapi kita akan lebihkan program-program tersebut di bawah Yell Youth Environment Living Labs. Saya nak ucapkan cerita dan pengalaman yang dikongsikan oleh Aidil ni juga merupakan inspirasi dan penyuntik semangat untuk anak-anak muda di luar sana. Dan kalau kita tahu belia adalah harapan masa depan negara dan peranan mereka dalam isu alam sekitar menjadi semakin kritikal. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada juara belia iklim UNICEF Malaysia, Aidil Iman Aidil. Dan semua perkongsian ini akan kami rangkum ke dalam astrawani.com dan semua platform digital Astro Awani. Sekian saja Pantau Belanjawan pada kali ini. Saya Nina Rozman. Salam hormat.